حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan juga kita meninggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ketika itu kita ini baru digulung di dalam golongan orang yang betul-betul bertakwa dan juga takut kepada Allah. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah, munasabah Jumaat pada minggu ini ialah Jumaat pertama daripada bulan Rabiul Anwar atau bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah sebagai jadi bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pilih nabi kita ni beranak pada bulan Rabiul Awal. Sedangkan bulan Rabiul Awal di sisi orang Arab merupakan satu bulan yang tidak setanding dengan bulan Ramadan.
bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Oleh kerana bulan-bulan tersebut adalah bulan Ashhurul Hurum. Adapun bulan Rabiul Awal adalah bulan yang kurang ada keistimewaan di sisi orang Arab pada masa itu. Ini adalah hikmah. Allah Ta'ala pilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya Nabi kita ini mulia, tak perlu tupai siapa-siapa, tak perlu tupai bulan mana-mana, tak perlu tupai tempat mana-mana. Bahkan benda yang lain lah jadi mulia dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali bulan Rabiul Awal jadi mulia kerana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang Allah Ta'ala pilih beranak dan lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala, munasabah bulan kelahiran Nabi kita datang ni, marilah sama-sama kita ni menjalinkan kembali, mendekatkan diri kita ini supaya we ada hubungan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi kita adalah pintu kita nak selamat dunia dan juga akhirat, maka pintu yang paling hebat, yang paling besar sekali, iaitu pintu yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu marilah sama-sama kita menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai paduman hidup, sebagai contoh dan teladan, sebagai ikutan, sebagai idola bagi kita sendiri dan juga bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita dan juga orang yang ada di sekeliling kelala kita. Oleh kerana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi kamu, wahai manusia, di dalam diri kamu uswatun hasanah, contoh teladan yang paling baik. Bagi mereka yang nak kepada Allah, bagi mereka yang nak kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih lagi di hari akhirat, bagi mereka yang nak kepada keselamatan, maka dia kena ambil contoh teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah Taala hatta mari rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak bangkit engkau ya Muhammad, malaikat betul-betul engkau itu adalah jadi rahmat, jadi tanda sebagai kasih sayang aku bagi sekalian alam. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tahu tujuan ni. Allah Taala hatta dia mari ni adalah sebagai jadi rahmat, jadi kasih sayang kepada bukan manusia saja, bahkan semua sekalian alam. Sama ada benda tu hidup dan benda tu tak hidup di sisi kita, maka Nabi kasih belaka, dan semua benda al-alam itu juga kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Manusia, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua sekalian alam. Sebab tu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja ia kasih kepada kita, bahkan juga ia kasih kepada binatang-binatang, hayawan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam satu kebun. Dalam kebun itu ada seekor unta. Apabila unta itu tengok Nabi masuk, unta itu masuk dekat dengan Nabi, maka dia buat rayuan kepada Nabi. Kerana unta itu dalam kelaparan dan dalam kepenatan. Maka Nabi pun ambil tangan dia sapu unta itu, maka menjadi tenang unta itu. Nabi pun mulai panggil, bagi siapakah unta ini? Unta ini milik siapakah?
Maka ada seorang lelaki menjawab kata, milik saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, takut olehmu akan Allah dengan sebab unta ini, kerana dia sudah buat rayuan kepada aku bahwasanya kamu itu wahai tuan unta, tinggal dia dalam keadaan lapar, dan juga guna hijau terlalu penat. Maka ini adalah kasih saya Nabi SAW kepada hayawan. Bukan sekadar hayawan, bahkan Nabi kita SAW dia kasih juga kepada benda walaupun benda itu tidak bernyawa. Di antaranya Nabi kasih kepada Bukit Uhud. Satu ketika Nabi pulang daripada peperangan Tabuk. Apabila Nabi lalu di satu bukit, Nabi tunjuk kepada sahabat, ini adalah Bukit Uhud. Haza Uhudun jabalun yuhibbuni wa nuhibbuh. Ini adalah satu bukit, namanya Bukit Uhud. Dia sangat cinta dan kasih kepada aku, maka aku pun kasih dan cinta kepada dia. Satu ketika lagi Nabi SAW berkata kepada sahabat, masa aku belum dibangkit jadi Nabi lagi, ada setokor batu yang ada di Mekah. Apabila aku lalu, dia senantiasa beri salam kepada aku. Maka aku pun jawab salam kepada dia. Sampai ke hari ini masih lagi aku dia ingat tak terlupa batu itu yang ada di Mekah itu. Satu ketika lagi, sidang Jumaat yang dimuliai Allah, waktu Nabi berkhutbah dalam masjid Nabi ni, sahabat dia cedek satu batai tamar dalam masjid. Maka Nabi duk berkhutbah di atas batai tamar tu lah. Tapi apabila orang Islam makin hari makin bertambah, makin banyak, maka sahabat beri tawaran kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimanakah kalau kami ini jadi satu mimbar untukmu ya Rasulullah, untuk engkau berkhutbah? Nabi kata, ma syi'tum, serah kepada kamu. Kalau kamu nak buat, maka buatlah. Maka sahabat pun buat. Sampai Jumaat lagi akan datang, Jumaat minggu depan tu Nabi berkhutbah di atas minbar yang baru. Tiba-tiba Nabi dengar orang duk menangis, serupa dengan budak menangis dalam masjid. Pakat duk cari siapakah menangis dalam masjid. Ternyatanya batai tamar itu duk menangis kerana rindu dan ingat kepada Nabi SAW. Nabi tinggal khutbah di atas dia, pergi khutbah di atas minbar yang baru. Maka Nabi pun turun daripada minbar. Nabi pergi ke arah batai tamar itu. Nabi pun memeluk, Nabi pun peluk batai tamar tu. Nabi pun gosok. Akhir sekali senyap daripada menangis. Ini hasil mari daripada kasih saya. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad SAW, kita kena ikut contoh teladan daripada Nabi. Jangan kita taburkan benci dalam masyarakat. Jangan kita taburkan penyakit hasad dengki, benci kepada orang dalam masyarakat. Kita kena membersihkan hati. Kita taburkan kasih saya kepada orang yang ada di sekeliling kala kita, sama ada manusia dan juga benda-benda yang tak bernyawa sekalipun. Ini adalah akhlak Nabi kita SAW. Sebab tu Nabi bersabda kata, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini rahmat yang Allah Ta'ala hadiah kepada kamu. Nabi kita SAW, apabila dia jamah satu perkara, maka perkara itu jadi hidup. Satu ketika lagi Nabi pergi berniaga dengan Abu Talib di negara Syam, di negeri Syam, masa kecil-kecil. Tiba-tiba Nabi bersinggah di bawah pokok kayu. Maka sampai ke hari ini, pokok kayu yang ada di negara Urdun, Jordan, sampai ke hari ini duk subur, hijau, lebar, luah. Boleh kita buka tengok gambar-gambar dia. Sampai ke hari ini tak jadi mati, tak jadi mapuh pokok kayu tu. Bahkan di bawah akar-akar dia keluar air pula, boleh beri manfaat kepada orang. Ini kekuatan kekasih Nabi, kasihan belah dan juga kasih saya Nabi kita SAW kepada orang yang ada di keliling kelala kita. Kasih saya Nabi ni ulama sebut merupakan satu energi, satu palangan sungguh. Supaya kita nak menyalakan pelita, kita kena buka api.
supaya kita nak menyalakan pelita pecek, kita bubuh ubat, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup dia, kuat dia supaya dengan ubat tu lah, bahkan kuat daripada ubat tu lagi. Sebab tu sidang Jumaat yang dimulai Allah, munasabah kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita ni, marilah sama-sama kita taburkan kasih sayang. Jangan kita benci kepada siapa-siapa. Kita boleh benci kepada maksiat, dosa-dosa, tetapi kita tak boleh benci kepada pelaku dosa itu. Nabi tak pernah benci kepada orang yang melakukan maksiat, tetapi Nabi benci kepada maksiat itu. Kita jangan bercampur, kita jangan bertukar. Kita ini apabila kita tengok orang buat maksiat, kita benci kepada dia, itu adalah bukan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bertambah kasih sayang. Maksiat wajib kita benci, tetapi kepada orang itu adalah wajib kita kasih kepada dia di atas saudara sesama Islam. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita, sangat bimbang kepada kita. Nabi apabila dia berdoa, tak serupa dah dengan doa-doa Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu kalau dia berdoa, contohnya kita tengok kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila dia berdoa, dia kata Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim ayat yang ke-36. Makna dia, berhala-berhala itu ya Allah telah menyesatkan umat-umat aku. Maka barang siapa di kalangan umat aku ikut aku, maka selamatlah dia dari kalangan aku. Tetapi siapa yang maksiat kepada aku, engkau deraka tak seikut ajaran aku, maka engkaulah ampun ya Allah. Sama juga Nabi Isa alaihissalam apabila dia berdoa, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 118. Apabila engkau nak beri azab kepada mereka ya Allah, maka mereka itu adalah hamba engkau ya Allah. Tetapi jika engkau nak ampun untuk mereka, maka engkau adalah maha perkasa lagi bijaksana. Itu adalah doa Nabi dulu. Tapi Nabi kita apabila dia baca dua ayat ni, dia akak tangan Nabi kita kata ana, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah ya Allah umatku. Serta Nabi menangis. Nabi tak saya tengok kepada pahala dan dosa. Nabi tak saya tengok kata perbuatan baik dan buruk. Nabi nak ya Allah engkau selamat umatku ya Allah. Serta Nabi menangis. Ini adalah doa yang paling tinggi sekali. Tak tengok kepada salah, tak sebut kesalahan umat dia. Nabi dulu-dulu sebut lagi kesalahan, tapi Nabi kita tak sebut kesalahan kita ni, walaupun kesalahan kita sangat-sangat banyak. Nabi kata Allahumma ummati ummati. Kemudian Nabi menangis. Akhir sekali Allah Taala suruh Jibril mai jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, "Qul, hei Jibril, goyaklah kepada Muhammad itu, inna sanurdika fi ummatika wala nasuuka. Sesungguhnya kami ini tak buat wimu tak senang hati dengan sebab umatmu ya Muhammad." Jadi Allah Taala terima doa Nabi. Jadi apabila Nabi nak tolong kita, Nabi boleh tolong. Apabila ada perkara yang Nabi tak senang hati kerana kita ni buat Nabi tak senang hati, maka Allah Taala berjanji, kata Allah Taala akan hapus benda tu. Sebab tu sidang Jumaat yang dimuliai Allah, kita ini masih berharap syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan sekali-kali kita ni putus hubungan dengan Nabi. Jangan kita ni putus hubungan, kita senantiasa kena buat hubungan. Di hati kita ni kasih kepada Nabi. Di hati kita ni apabila orang sebut nama Muhammad Rasulullah, maka kita ni berasa nak selawat kepada dia, berasa kasih kepada dia. Jangan sekali-kali kita ni apabila orang sebut nama Muhammad Rasulullah, hati kita ni tak berasa gapo. Itu sebagai tanda kata hati kita sudah beragam dah. Sebab tu sidang Jumaat yang dimuliai Allah, kita kena ada hubungan dengan Nabi. Melalui kita ni kena kenal banyak-banyak dia.
Mengaji berkenaan dengan rupa parah dia, mengaji berkenaan dengan akhlak-akhlak dia, mengaji berkenaan dengan sunnah-sunnah dia. Serta kita ingat kata kita nak ikut, kita tak buat Nabi kita ni sedih dengan sebab kita, oleh kerana Nabi SAW tu sudah beri jasa banyak kepada kita. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala bagi doa yang Allah Ta'ala terima. Sebab tu Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala bagi hak. Kalau akad doa maka Allah Ta'ala terima. Maka fata'ajjala kullu nabiyyin, maka Nabi sebelum aku sudah guna belaka dah di dunia ini. Nabi Nuh sudah berdoa, Allah Ta'ala beri banjir sekerak bumi, sekerak langit. Dan juga Nabi Lut sudah berdoa, maka Allah Ta'ala balik bumi. Nabi Musa pun sudah berdoa, Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun. Tetapi Nabi kita, walaupun orang Taif buat zalim kepada dia ketika Nabi pergi dakwah, buat zalim macam-macam, kena punga dengan tokoh batu, tehir duri, benda-benda cemar dilepar kepada Nabi sehingga patah gigi darah Nabi, sehingga Nabi hidup menusuk di satu kebun. Maka datanglah Jibril alaihi salam serta dengan malaikat jaga bukit. Malaikat jaga bukit berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, sekarang ni Allah Ta'ala izin dah ni kepadamu. We berdoa akak tangan ya. Maka aku siap nak ambil bukit ni. Hak dah ada di tepi kita ni, aku nak pergi remah di atas ahli Taif yang buat nyanyo kepadamu tadi ya Muhammad." Gapo Nabi jawab? Nabi jawab kata, "Aku tak seh. Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu da'iyan wa rahmah." Aku ini dibakit mari bukan untuk nak buat laknat kepada orang, tapi aku ini dibakit mari untuk nak menaburkan rahmat dan berdakwah umat-umat aku beriman kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan daripada tulang belakang ahli Taif itu anak-anak cucu yang beriman dengan Allah pada satu hari. Sebab tu dengan sahabat Nabi kita boleh tengok orang Taif pada hari ni masih lagi orang Islam. Kalau Nabi akad tangan berdoa hari tu, maka hancurlah ahli Taif. Maka oleh kerana Nabi belum lagi berdoa, maka Allah Ta'ala bagi hak kepada dia untuk nak beri syafaat kepada kita pada hari akhirat esok. Sebab tu Nabi kata, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati," aku tangguhkan hak yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ini untuk aku nak beri syafaat kepada umatku pada hari akhirat esok. Ini adalah tanda kasih sayang Nabi kita kepada kita. Maka hari ini kita kena ada semangat untuk nak menjalankan agama dia, nak dakwah agama dia, nak beribadat, nak menuntut ilmu, nak tolong orang, nak sedekah dan nak buat kebaikan. Kita ingat semangat kita yang utama adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sidang Jumaat yang dimulai Allah, marilah sama-sama kita buat hubungan dengan Nabi. Lebih-lebih lagi kita kena memperbanyakkan selawat kepada dia. Orang yang berselawat kepada Nabi, tanda kata dia ni ada hubungan dengan Nabi. Nabi kata, "Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang selawat kepada aku waktu pagi, maksudnya siang hari 10 kali, dan waktu malam pula, petang dan malam 10 kali pula, maka dia akan dapat syafaat aku di hari akhirat esok. Dan berselawat kepada Nabi ni sangat banyak faedah dia. Bahkan selawat kepada Nabi, kita selawat ni bukan kita saja dapat keberkatan, bahkan anak-anak cucu kita, cicit kita, siapa generasi ke generasi akan dapat keberkatan dengan sebab kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki duk tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dilihat oleh Sufyan As-Sauri. Sufyan Sauri tengok budak lelaki ini, Wairung ini, apabila dia duduk tawaf di Kaabah, setiap jakah dia selawat kepada Nabi. Maka dia tanya, ya rajul, budak Wairung, kenapa engkau jakah selawat, engkau tak tasbih ke? Sedangkan orang duduk tawaf tu ada doa-doa dia, kerana engkau selawat. Maka dia tanya, kata, engkau ni siapa? Sufyan Sauri jawab, aku ni adalah Sufyan Sauri, ulama besar pada masa tu. Kalau engkau Sufyan Sauri, aku nak cerita, dia kata. Sebelum ini aku datang haji ni dengan ayahku. Tiba-tiba ayahku tu jatuh sakit dan mati di tengah jalan. Maka aku pun duk jaga dia
Bila dia mati aku tengok muka ayah aku tu hitam lengu. Maka aku takut tengok, aku ambil kain tudung. Dalam hal keadaan lagu tu aku pun penat letih, aku tertidur. Maka dalam mimpi aku nampak seorang lelaki masuk dekat kami. Seorang lelaki itu adalah seorang lelaki yang cantik, jangok, comel, bau sedap, datang masuk dekat aku dan ayah aku. Maka dia sapuhkan muka ayahku. Akhir sekali muka ayah aku itu jadi putih, daripada hitam jadi putih. Maka apabila dia nak pergi, aku pergi baju dia. Aku tanya, engkau ni siapa? Maka dia jawab kata, engkau tak kenal ke aku ni siapa? Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mari syafaat kepada ayahmu. Ayahmu ni ketika dia hidup dulu adalah kaki maksiat. Dia belakang dia. Sebab tu dia mati, Allah Ta'ala tunjuk muka dia hitam. Tapi ada satu amalan yang tak pernah tinggal, iaitu dia membanyakkan selawat kepada aku. Dia tak pernah tinggal selawat kepada aku. Maka aku datang pada hari ini untuk beri syafaat kepada dia. Ini adalah kelebihan kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pada bulan Rabiul Awal ini kita susun jadual setiap hari kita nak selawat. 100 kali sehari ke, 200, 300 kali sehingga habis bulan Rabiul Awal. Kemudian tubik daripada bulan Rabiul Awal kita kekalkan lagi berselawat kepada Nabi sehingga habis umur kita, insya-Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من المحبين لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر